Okey, Assalamualaikum guys. Untuk video kita kali ini, kita akan berkongsi cara bagaimana kita memasang deca dengan lebih sempurna. Dan antara alat yang perlu kita ada seperti kalian tengok di atas meja saya, antaranya air, Mr. Mark Softer, media, decal, white tone, pengepit, cotton bite, gunting pisau dan lain-lain. Okey, dan video ni juga akan bercerita kesilapan yang sering kita buat sewaktu kita memotong decal dengan menggunakan gunting. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan menonton dan jangan lupa subscribe kerana kami akan sentiasa update video pada setiap minggu. Okey, pasti di antara kita sudah tahu yang decal mempunyai beberapa jenis. Antara yang selalu kita tengok antaranya white tone dan clear base. Okey, yang saya pegang ni adalah decal jenis white tone. Apa perbezaan white tone dengan clear base? Okey, kalau macam white tone ni kita boleh tampal pada kereta yang berwarna gelap ataupun apa saja jenis warna kereta ataupun diecast kita boleh gunakan. Kecuali macam kalau macam decal clear base, kita hanya boleh menggunakan pada base ataupun media yang berwarna terang sahaja. Sebab tu saya lebih suka menggunakan decal jenis white tone sebab kita boleh pelbagaikan warna pada custom kita. Okey, sewaktu kita nak pasang decal, seharusnya seelok-eloknya kita menggunakan pengepit yang macam ketam tu ataupun apa sajalah. Yang penting kita jangan pegang media kita ni sebab jika belum selesai kita pasang decal, takut akan menjejaskan kita punya kita punya decal nanti takut tersentuh dan dia ada sedikit pergerakan ataupun terkoyak. So saya amat sarankan guna pengepit ataupun yang macam itu. Okey, kalau menggunakan pisau harus sedikit latihan lah agar kita dapat memotong dengan lebih kemas lah. Okey, kita perlu tarik selurus mungkin. Okey, kalau rasa macam masih belum terbiasa, boleh menggunakan gunting. Dan apabila menggunakan gunting, pastikan guna dengan cara yang betul. Dan kita akan bahas kejap lagi. Okey, ada yang suka potong satu, celup dan tampal. Macam saya suka potong, tapi jangan celup dulu tau sebab takut bila kita dah celup, kita potong dan ambil masa yang lama. So dia menjadi mengembang yang berlebihan, takut mudah terkoyak. Okey guys, macam inilah penampakan decal selepas dipotong dengan menggunakan cutter. Okey, jom kita pasang. Okey, kita masukkan decal kita ke dalam air selama 10 hingga 15 saat lah. Tapi sebelum tu saya nak sarankan, apabila guna pengepit ni, jangan kepit terlalu kuat tau supaya tidak merosakkan decal lah. Okey, kita masukkan. Okey, kita basahkan kita mic kita dan kita basahkan kita punya media kita. Sorry guys, banyak ayam kat sini. Okey, apabila dah selesai, dan pastikan jangan ada kotoran lah. Okey, kita ambil kita punya decal. Okey, kita adjust sikit, okey. Kalau terlebih kita boleh potong sikit lah. Okey guys, kita slide dia. Okey, kita adjust lagi. Selagi dia basah, insyaAllah tak akan merosakkan decal lah. Okey, dan kalau ada lebihan yang macam ni, yang ada lebihan macam ni, inilah perlunya Mr. Mark Softer ni sebab dia melembutkan decal tau. Okey, kita letak je dekat sini. Okey, ada yang suka gunting dan dia tolak ke dalam kan. Okey, kalau ada Mr. Mark Softer ni, kita cuma sapu dan kita pelan-pelan tolak dia ke dalam sebab dia melembutkan decal. Okey, tak apa, pelan-pelan je, pelan-pelan. Dan Mr. Mark Softer ni bagus je sebab kita boleh pasang decal di atas permukaan yang rumit pun tidak akan menjadi masalah. Okey, macam ni kan lorong-lorong pintu ni. Nanti dia akan serap decal tu masuk ke lorong tu, akan menjadikan detail kereta kita ni akan lebih cantik lah. Tak nampak dia macam terangkat kan. Okey, kalau kita sapu softer ni, dia akan masuk dekat lorong pintu tu. Mr. Mark Softer ni antara benda wajib lah yang perlu kita ada semasa kita nak pasang decal.
Okey guys, tengok ni. Okey, tak perlu gunting, tak perlu apa-apa. Cuma kita sapu dan kita tolakkan dia ke dalam slow-slow. Nampak? Dah hilang kan? Okey. Okey, sementara kita tunggu kita punya decal kering sebab tadi lepas kita apa? Tanpa decal kan kita spray clear kan. Okey, sementara tunggu dia kering kita bahas sikit berkenaan decal lah. Okey, yang ini decal white tone, toner white toner dan sebelah kanan ni decal jenis clear base. Okey, perbezaan antara dua ini adalah kalau yang ni kita tak boleh tampal dekat media yang berwarna gelap. Hanya boleh tampal di tempat yang berwarna terang sahaja macam putih, pink dan lain-lain. Okey, kalau macam white toner dia boleh tampal atas apa saja jenis color, tidak ada masalah. Jom kita praktikkan. Okey, ni pada tangan saya ni ada satu decal yang dah kertas dia dah tertanggal. Decal jenis clear base. Okey, ni clear base. Okey, kita dapat nampak dia punya detail dia kan. Kalau kita tampal dekat tempat yang terang, tidak menjadi masalah. Kita dapat nampak lagi dia punya detail itu. Yang menjadi masalah kalau kita punya die case ataupun media yang kita custom tu berwarna gelap. Contoh macam ni lah. Okey, tuan dapat nampak dekat sini perbezaan dia. Okey, kalau dekat tempat yang berwarna terang ni, kita dapat nampak dia punya color dia tu kan. Kerbau dia tu kita dapat nampak. Okey, kalau dekat tempat yang gelap, contoh macam ni. Okey, inilah yang menjadi sedikit kekurangan lah kalau menggunakan decal clear base, sebab kita mestilah nak tengok kita punya custom kita tu pelbagai color kan. Ada merah, biru, kuning, hijau, hitam, putih kan. So secara peribadilah saya lebih suka menggunakan decal white toner sebab kita boleh tampal dekat atas apa saja jenis permukaan warna. Okey, tadi di awal video saya ada cakap selalu kesilapan yang kita buat semasa kita potong decal dengan menggunakan gunting. Okey, kadang-kadang kita tak perasan kita punya silap. Okey, kalau dulu kita asal potong asalkan kita dapat bentuk kan. Bila kita pasang ada part-part yang tak cantik kan. Okey, contoh macam ni lah, kita nak guna bahagian sini. Okey, dan kita potong. Contoh okey, kita potong. Gunting ni cukup tajam tau, cukup tajam. Okey, dan kita potong. Pakai gunting tak salah, tapi ada cara yang betul untuk kita potong decal ni dengan menggunakan gunting. Okey, sekejap lagi saya tunjuk. Bukan niat nak menggurui tau, cuma nak berkongsi atas kesilapan yang pernah saya buat sebelum ni. Okey, dekat sini kita boleh tengok. Alamak, macam mana nak tengok, kecil sangat ni. Di bahagian sisi yang kita potong tadi, sebenarnya memang kita tengok macam tak ada kesalahan kan. Tapi kalau kita dapat tengok betul-betul, dan masalah tu kita akan nampak masa bila kita nak pasang nanti. Okey, dekat sini dia ada sedikit menaik tau. Dia macam ada sedikit bengkok macam tu. Dia ada macam bengkok. Sebab apa bengkok? Okey, semasa kita potong tu, okey, kita potong. Okey, contohnya kita potong sini. Kita potong. Okey, kita potong kan. Okey, memang kita tengok macam tak ada apa-apa masalah. Tapi bila kita tengok betul-betul balik, macam mana nak tunjuk sebab dia kecil kan. Okey, kalau cik-cik dapat tengoklah dekat hujung situ. Okey, ni dekat hujung sini. Dia ada sikit bengkok tau. Dia ada sikit bengkok. Okey, dekat situ masalah dia akan berlaku masa kita nak pasang decal nanti. Dia ada, kan kalau kita tengok decal yang dipasang macam rata dengan body kan. Tapi bila kita pasang macam tak rata kan. Kita dapat nampak dia punya bahagian-bahagian decal tu kan. Itulah masalah dia. Kita nampak kesan-kesan potong. Okey, kalau nak guna gunting tak salah. Okey, cara dia nak guna gunting macam ni. Contoh, kita nak ambil part. Okey, part ini kita nak ambil. Okey, part yang ini kita nak ambil. Okey, pastikan gunting semasa memotong, okey, bahagian dalam ni, okey, ni bahagian yang kita nak guna, kan? Okey, ni kira bahagian dalam, ni luar. Okey, bahagian dalam tu, bahagian gunting yang ni pastikan di sebelah bawah. Okey, faham tak maksud saya? Okey, macam ni. Okey, di gunting yang di bahagian luar, okey, berada di sebelah atas. Okey, nampak tak? Okey. Okey, ni yang sebelah luar berada di atas dan sebelah dalam berada di bawah. Okey, bila kita gunting, okey, dia tidak akan meninggalkan atau membengkokkan decal tersebut kerana
dia tekanan dia lebih kepada ke bawah. Jadinya lapisan yang lembut, dekel yang lembut, lapisan lembut tu dia ke bawah, dan dia bila dia nak ke bawah tak boleh disebabkan ada lapisan kertas, so tidak mengganggu dan tidak menjejaskan kita punya dekal. Faham tak maksud dia tu? Okey, contohlah sekali lagi. Okey, ni bahagian sintium ni kita nak guna. Okey, sintium ni sebelah dalam. Okey, tengok gunting. Okey, tengok gunting ya. Okey. Okey, gunting ni yang atas ni berada di sebelah luar, yang bawah berada di sebelah dalam. Okey, faham? Okey, kita potong tidak akan menjejaskan kita punya dekal. Okey, walaupun gunting itu tajam, dia tetap membengkokkan kalau cara gunting kita tak betul. Okey, contoh macam ni kan. Ni cara tak betul. Okey, ni yang dalam kita gunting dekat sini. Nampak tak? Okey, gunting yang sebelah atas ni berada di sebelah dalam dan yang bawah berada di sebelah luar. Okey, bila kita gunting, tekanan gunting yang di sebelah bawah ni menekan ke atas. Okey, faham? Okey, menyebabkan kita punya dekel dekat sini sedikit ternaik. Memang kita tak nampak dengan cara mata kasar kan, tapi dia sedikit menaik, menyebabkan bila kita pasang nanti kita nampak part-part dan bahagian kita potong tu, dan tak cantik lah hasil dia kan. Okey, lepas tu cara yang selalu saya gunalah macam tadilah. Kalau saya guna gunting, okey, bahagian yang kita nak guna, pastikan gunting yang di sebelah bawah ni berada di yang berada di dalam berada di sebelah bawah. Nampak tak? Okey, faham tak? Okey, yang ni sebelah dalam berada di bawah dan yang atas ni berada di sebelah luar. Bila kita gunting tidak akan menjadi masalah. Okey, niat saya bukan nak menggurui ataupun nak mengajar, cuma nak berkongsi kesalahan yang pernah saya buat sebelum ni. Okey, itulah sedikit sebanyak video daripada saya, dan kita tengok hasil yang saya pasang tadi. Okey, jom. Okey, selepas kita clear spray, selepas kita dekal, dan inilah hasilnya yang tidak seberapa. Okey, kalau dekat sini kita dapat tengok, pentingnya ada mark softer. Nampak tu, dia dapat masuk dekat celah-celah detail, celah-celah pintu tu kan. Dia nampak lebih real lah, lebih detail. Die cast kita tu nampak lebih sempurna lah. Dekat lorong-lorong yang susah nak masuk tu, pasti dia boleh masuk. Okey, dekat sini tadi lebihan-lebihan tu, tengok dah sempurna kan. Okey, dekat sini kita tengok. Okey, macam ni lah lebih kurang kan. Itulah niat saya tu, bukan nak mengajar, nak menggurui, tak. Cuma nak berkongsi masalah dan cara macam mana saya guna dan saya buat. Okey, dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana telah menonton video saya. So, jangan lupa subscribe dan Assalamualaikum.